Okey, dan ahli kumpulan saya Lim Jiaka akan membuat pembintangan yang bertajuk kepentingan dan keberkesanan institusi sebagai tempat rujukan yang sesuai bagi mata pelajaran sejarah. Jadi institusi maklumat sumber pengajaran dan pembelajaran yang kami pilih adalah perpustakaan, muzium dan persatuan sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan kepentingan institusi sebagai tempat rujukan yang sesuai bagi mata pelajaran sejarah? Untuk perpustakaan, yang pertama, perpustakaan adalah kepentingan yang ada pada perpustakaan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah adalah perpustakaan merupakan tempat ataupun sumber rujukan yang berkan sumber sekunder iaitu sumber kedua, iaitu di mana di perpustakaan dah terdapat pelbagai jenis buku ataupun dikatakan sebagai rujukan sejarah yang pelbagai dan sama ada dalam bentuk bahasa Inggeris atau bahasa Melayu dan bahasa-bahasa yang lain. Dan yang kedua, kepentingan perpustakaan sebagai sumber rujukan pengajaran dan pembelajaran juga adalah sebagai pusat pembelajaran atau tempat berinteraksi selain daripada bilik darjah. Apa yang dimaksudkan kat sini adalah guru dan murid dapat menjadikan perpustakaan itu sebagai tempat berinteraksi ataupun tempat perkongsian ilmu ataupun bertukar pendapat berkaitan sesuatu tajuk ataupun topik yang dibincangkan sesama mereka di perpustakaan. Dan yang ketiga, perpustakaan juga adalah sebagai tempat pusat reka cipta dan penghasilan bahan bantu mengajar. Kepentingannya kat sini adalah perpustakaan ini guru boleh gunakan sebagai pusat reka cipta, iaitu guru boleh mencari ataupun menjana idea kepada murid-murid ataupun pelajar untuk menghasilkan suatu projek atau apa sahaja yang berkaitan dengan sejarah, dan guru juga boleh menggunakan perpustakaan sebagai untuk satu penghasilan ataupun untuk menghasilkan satu bahan bantu mengajar yang boleh digunakan ketika di dalam bilik darjah. Contohnya guru mengambil ataupun menggunakan sumber rujukan buku-buku yang ada di perpustakaan dan dijadikan sebagai bahan bantu mengajar supaya pembelajaran ataupun topik yang akan disampaikan kepada murid itu lebih mendalam dan mudah difahami oleh murid. Dan yang terakhir, perpustakaan sebagai pentingnya perpustakaan ini dijadikan sebagai tempat pembelajaran berbentuk elektronik. Seperti yang kita tahu, perpustakaan wujudnya perpustakaan yang berupa elektronik dan juga ada juga perpustakaan yang berbentuk manual. Elektronik di sini bermaksud perpustakaan itu mempunyai komputer ataupun dikatakan sebagai tempat rujukan yang berbentuk media. Jadi melalui perkara itu, melalui pembelajaran yang elektronik itu, guru ataupun guru sama ada guru atau murid boleh menggunakan atau menjadikan perpustakaan sebagai tempat rujukan supaya pembelajaran sejarah itu menjadi lebih menarik dan tidak bosan. Seterusnya, institusi muzium juga satu institusi yang sangat penting yang boleh dijadikan sumber rujukan pengajaran dan pembelajaran sejarah, yang mana muzium secara umumnya ataupun secara keseluruhannya boleh kita katakan adalah apa yang terdapat di muzium itu adalah sumber prima ataupun sumber pertama. Segala bahan ataupun artifak fosil yang ada di muzium itu adalah hasil ataupun hasil jumpaan dan cari gali yang telah dilakukan oleh pakar-pakar sejarah ataupun pakar-pakar forensik. Jadi perkara itu dijadikan sebagai sumber yang sangat kita kata sebagai sumber yang sangat tepat, di mana sumber itu adalah sumber prima. Jadi muzium adalah tempat di mana boleh guru atau murid dapatkan rujukan yang paling tepat dan sahih. Yang kedua, muzium juga dijadikan ataupun sebagai tempat di mana guru mampu mempelbagaikan kaedah pembelajaran secara tidak langsung. Apa yang dikatakan guru mampu mempelbagaikan kaedah pembelajaran secara langsung adalah kepentingan muzium dekat sini. Muzium ni kita boleh jadikan sebagai guru membuat lawatan, sama ada guru membuat lawatan atau pelajar itu sendiri dapat di mana pelajar itu memupuk minat melalui dengan keadaan mereka pergi ke muzium, membuat lawatan ke muzium
Dan di muzium tu terdapat pelbagai maklumat-maklumat penting yang berkaitan dengan pelajaran atau topik-topik yang mereka sedang belajar. Jadi muzium ni sangat penting yang boleh kita katakan sebagai satu tempat ataupun satu institusi yang sangat penting yang sejarah di mana sangat berkait rapat dengan sejarah. Dan yang ketiga, muzium juga boleh memberi maklumat ataupun kita kata sebagai penting kerana maklumat pembelajaran yang ada di muzium adalah lebih terperinci ataupun lebih sahih dan tepat. Di muzium ini apa yang kita tahu terdapat fosil, artifak dan sebagainya dan di tempat artifak dan fosil itulah yang kita letakkan tarikh sebenar, siapa yang dijumpai, siapa yang menjumpai dan bagaimana artifak dan fosil ataupun segala yang ada di situ, sumber primer itu dijumpai. Jadi di situ pelajar jika di dalam buku teks, pelajar tidak akan tahu semua benda tu. Pelajar kurang berpengetahuan atau kita kata sebagai tidak semestinya semua itu guru perlu sediakan, tetapi muzium ni kita jadikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah di mana sumber itu secara tidak langsung pelajar membuat lawatan atau guru membuat lawatan ke muzium dan maklumat-maklumat yang lebih terperinci itu dapat dikumpul dan dipelajari oleh murid. Dan yang keempat, kepentingan muzium adalah sebagai salah satu langkah pemeliharaan budaya. Apa yang dikatakan pentingnya muzium ni sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah? Muzium ni mampu kita katakan sebagai satu budaya ataupun satu kaedah untuk kita memelihara budaya. Okey, cuba bayangkan kalau muzium kita tak jaga ataupun kita apa-apa barang ataupun artifak dan fosil yang ada dalam muzium tu kita tidak ambil kisah ataupun kita tidak sediakan tempat penyimpanan, bagaimana pada masa akan datang generasi-generasi pada masa akan datang akan tahu dan bayangkan bagaimana rupa bentuk, warna dan perkara yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa tersebut. Dan kita teruskan dengan kepentingan persatuan sejarah sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah. Apa yang dikatakan pentingnya, kenapa dikatakan persatuan sejarah ini sangat penting adalah persatuan sejarah ini kita boleh katakan adalah tempat ataupun satu platform ataupun satu media di mana perkongsian ilmu antara pakar sejarah dapat dilaksanakan. Persatuan sejarah ini tidak semestinya daripada peringkat sekolah tetapi persatuan sejarah ini juga berkaitan dengan peringkat antarabangsa dan juga peringkat kebangsaan. Jadi berkaitan dengan murid atau guru lebih rapatnya adalah persatuan sejarah di sekolah. Jadi perkongsian ilmu antara pakar sejarah ini mungkin berkaitan dengan antara guru-guru sejarah yang ada di sekolah itu. Jadi guru boleh bertukar pendapat atau membincangkan sesuatu topik atau perkara berkaitan alat bantu mengajar atau isu-isu atau masalah-masalah yang terdapat dalam mata pelajaran sejarah. Yang kedua, pentingnya persatuan sejarah ini juga untuk memupuk minat dan semangat patriotisme dalam diri pelajar. Melalui persatuan sejarah ini, kebanyakannya persatuan sejarah mengadakan lawatan, mengadakan aktiviti berkaitan dengan sejarah. Jadi melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan atau yang disarankan oleh persatuan sejarah ini kesemuanya adalah terarah kepada untuk memupuk minat dan semangat patriotisme dalam diri pelajar. Jadi perkara itu sangat penting di mana kalau sumber pengajaran dan pembelajaran itu sangat baik atau alat bantu mengajar yang bagus yang mampu memberi keceriaan dalam kelas tetapi minat dan semangat patriotisme dan diri murid itu tak ada, jadi pengajaran ataupun pembelajaran itu kita tak boleh katakan sebagai satu pembelajaran yang berjaya. Okey, yang ketiga, persatuan sejarah ini juga penting sebagai sumber pengajaran di mana persatuan sejarah ini mampu membantu guru dalam penyelidikan pelajaran. Okey, apa yang dikatakan mampu membantu guru dalam penyelidikan pembelajaran. Persatuan sejarah kebanyakannya kita boleh katakan persatuan sejarah ini adalah berperingkat antarabangsa. Kesemua negara atau semua tempat yang ada di dunia mempunyai sejarah tersendiri. Jadi perkara itu kita dapat kongsikan sesama
sama ada antara negara, negeri ataupun sesuatu tempat. Jadi seperti sebagai contoh dalam topik pembelajaran tahun 6 terdapat tajuk etnik, kaum dan etnik di Malaysia. Sememangnya di Malaysia, tetapi bagaimana kita nak tahu kaum India ni datangnya dari mana, kaum Melayu ni datangnya dari mana, Cina datangnya dari mana. Jadi daripada pesata sejarah inilah dan kutipan-kutipan maklumat daripada pesata sejarah yang lain, negara luar ataupun kawasan serantau, kita dapat guru dapat melakukan penyelidikan yang lebih mendalam berkaitan dengan sesuatu topik. Jadi perkara ni kita boleh katakan pesatu sejarah ni kita boleh katakan sebagai satu sumber yang sangat penting untuk dijadikan dan dipelihara. Dan yang terakhir, pesatu sejarah ini juga penting kerana wujudnya program berkaitan sejarah, program ataupun aktiviti. Jadi program-program yang dilaksanakan ataupun yang dianjurkan oleh Persatuan Sejarah ini kebanyakannya melibatkan program yang bersifat patriotik. Dan melalui program-program itu pelbagai maklumat dan juga idea dapat kita lakukan ataupun kita dapat bertukar pendapat sesama persatuan ataupun sesama ahli-ahli di dalam persatuan tersebut. Itu saja kepentingan daripada saya. Saya teruskan kepada Siaka. Sajat. Tak sebut sajat. Salam sejarah adalah Puan Lim. Nama saya Lim. Dari kelas sejarah 1 bahagian saya adalah keberkesanan institusi sebagai tempat rujukan yang sesuai bagi mata pelajaran sejarah. Keberkesanan institusi sebagai tempat rujukan sesuai bagi mata pelajaran sejarah, kita pilih 3 institut iaitu Perpustakaan, Persatuan Sejarah dan Museum. Saya akan mula dengan Institut Perpustakaan iaitu perpustakaan mempunyai bahan bercerita, bahan elektronik dan bahan internet. Dalam perpustakaan, keistimewaan bahan bercerita adalah mereka mempunyai koleksi peribadi, iaitu koleksi peribadi ini adalah berkaitan dengan sejarah dan tidak mempunyai di pasarannya. Pasaran yang biasa yang boleh kita capai. Dan koleksi peribadi ini adalah kebanyakan hasil sumbangan terbesar daripada 4 tokoh, iaitu Tan Sri Omar Muhammad Hashim, Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Taib Osman, Tun Hamdan Sheikh Tahir, dan Encik Abdul Khabar Garut. Iaitu koleksi peribadi ini adalah mempunyai maklumat yang sangat yang benar dan unik. Institut Perpustakaan ini mempunyai koleksi monograf. Apa itu koleksi monograf? Monograf itu adalah satu buku yang meliputi kepada berbagai bidang seperti kayaan, falsafah, agama, sains sosial, bahasa, sains jadi, dan teknologi dan sebagainya. Koleksi monograf ini dibahagi kepada 2 jenis, yaitu koleksi monograf Malaysiana dan koleksi monograf luar negara. Koleksi monograf Malaysiana ini adalah diterbitkan dalam atau luar Malaysia, iaitu semua perkara tentang dalam Malaysia. Iaitu sekiranya sesiapa nak cari koleksi monograf Malaysiana ini, simbol yang digunakan oleh perpustakaan adalah M, iaitu bermaksud Malaysiana, atau MR, Malaysiana rujukan. Manakala koleksi monograf luar negara ini adalah satu terbitan seperti buku, directory, ensiklopedia, buku manual, alas amanah, yaitu dia mengandungi penulis barat. Kebanyakan koleksi ini adalah terdiri daripada berbagai subjek sejarah, umumnya itu perkara antarabangsa. Dalam Institut Perpustakaan juga mempunyai berbagai koleksi surat khabar, yaitu mereka mengandungi surat khabar dari Semenanjung, Timur dan Barat, yaitu seluruh surat khabar di Malaysia. Seperti ada berita harian Guangming Daily, China Press, Bulletin Rakyat. Jika surat khabar dalam bentuk harian, mingguan, apa, semua ada dalam perpustakaan tersebut, yaitu Perpustakaan Negara Malaysia. Terusnya, perpustakaan juga mempunyai koleksi manuskrip Melayu, yaitu manuskrip Melayu ini adalah karya yang bertulis dengan tangan, yaitu kebanyakan koleksi manuskrip Melayu adalah tulisan Jawi dalam lingkungan awal kurun ke-16 hingga awal kurun ke-20
dalam bahasa rumpun Melayu mengenai alam dan tamadun Melayu. Dan jika guru atau penyelidik yang perlu mencarikan bahan sejarah tentang tamadun Melayu melalui manuskrip Melayu ini akan mengandungi banyak maklumat berkenaan. Ilmu dalam manuskrip Melayu merangkumi berbagai bidang perkara seperti kesusasteraan, sejarah kitab agama, perubatan, undang-undang ketatanegaraan, serta ajimat dan petuah. Dan sekiranya ada sesiapa nak cari manuskrip Melayu dalam perpustakaan ini, simbol yang digunakan adalah MSS. So, jika sesiapa nak cari perlu mengikut simbol tersebut, simbol masing-masing yang melambangkan kepada sumber masing-masing. Seterusnya, ini adalah contoh manuskrip. Contoh manuskrip dalam perpustakaan negara Malaysia. Contoh manuskrip Melayu yang terdapat dalam perpustakaan adalah seperti misal Melayu, Hikayat Hang Tuah, Hukum Kanun Melaka, atau Sulatin, macam tu manuskrip Melayu. Dan seterusnya, setelah menerangkan tentang bahan bercerita, sekarang perpustakaan juga mengandungi bahan elektronik. Apa bahan elektronik yang terdapat dalam perpustakaan? Yaitu terdapat mempunyai audio kaset, video kaset, cakram padat data, cakram padat audio, cakram padat video, cakram padat digital, koleksi key. Keys ini adalah seperti macam bentuk DVD dan CD ROM macam tu. Dan semua bahan elektronik ini adalah menggantungi tentang sejarah masing-masing ada sejarah Malaysia dan sejarah luar negara. Multimedia kits ini juga boleh digunakan sebagai kepada guru sejarah sebagai satu permainan kepada guru pelajar untuk main. Dia macam satu juga boleh dalam satu bentuk permainan atau alat pengajaran. Seterusnya, ini adalah contoh keyboard elektronik tadi itu, yaitu seperti tahun 1996 dia mempunyai tajuk buku seperti ini dan dia di-savekan, dia diformatkan dalam bentuk cakram padat audio, yaitu sekiranya sesiapa ingin cari sumber berkenaan boleh melalui cakram padat audio ini, yaitu bunyi, yaitu bentuk bunyi. Dan seterusnya dia juga ada cakram padat audio, ini ada contoh list yang contoh tajuk buku yang ada dalam perpustakaan. Semua contoh sini ada satu hikayat Raja-Raja Pasai, ini adalah satu cerita sejarah dan guru atau penyelidik boleh mencari maklumat berkenaan di sini. Seterusnya, sekarang perpustakaan juga mempunyai aktiviti perkongsian sumber, yaitu perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan, yaitu pinjaman tidak semestinya perlu lakukan di perpustakaan. Sekiranya seseorang tidak dapat ke perpustakaan, perkongsian sumber ini mempunyai perkhidmatan penghantaran dokumen. Tujuannya adalah untuk mewujudkan hubungan kerjasama antara pengguna dengan perpustakaan dan dapat memproseskan bahan perpustakaan. Dan seterusnya juga adalah untuk mengelakkan pertindahan perolehan, yaitu sekiranya sesuatu maklumat yang sering digunakan oleh pengguna, maksudnya maklumat ini akan tidak dilupakan atau dipinggirkan oleh perpustakaan dan pertindahan perolehan ini akan dielakkan. Seterusnya, perkongsian sumber ini juga adalah untuk meningkatkan ketersediaan sumber dan menggalakkan penggunaan sumber dengan maksimum, yaitu pengguna semakin banyak, bermaksudnya yang sumber akan digunakan secara maksimum. Perkongsian sumber ini adalah mempunyai kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu semua perpustakaan di Malaysia. Seperti pusat pinjaman antara perpustakaan negara, yaitu PAP, seperti perpustakaan di taman kita, seperti perpustakaan biasa, dia terbuka kepada semua ahli. Setiap negeri mempunyai perpustakaan ini. Dan seperti Malaysian Ubiquitous Portal Sumber Elektronik Katalog untuk kebangsaan persidangan perpustakaan.
Persidangan Perpustakaan Universiti dan Negara Malaysia Peru ini adalah kerjasama antara seluruh pengarah perpustakaan untuk membuatkan perkongsian aktiviti perkongsian super ini. Oleh itu, sekiranya penyelidikan apapun boleh menggunakan cara perkongsian super yang disediakan dalam perpustakaan. Bahan elektronik seperti yang tadi saya sudah katakan, bahan elektronik mempunyai filem, slide, kaset, video ini. Namun sekarang saya ingin kata dengan perpustakaan mempunyai perkhidmatan bilik bahan pandang tengah, iaitu apa-apa jenis bentuk CD-ROM, disket, slide, filem, strip, pendengar, kaset semua mempunyai ada di perpustakaan. Iaitu perpustakaan juga mempunyai bilik rujukan elektronik, iaitu apa-apa benda jurnal elektronik yang bersejarah dan mempunyai format yang berlainan dengan laptop sendiri. Perpustakaan dapat menyelesaikan masalah ini, iaitu mereka mempunyai bilik rujukan elektronik bagi memudahkan pengguna mengakseskan maklumat bersejarah. Ini adalah contoh laman web yang disediakan oleh Perpustakaan Sultanat, yaitu perpustakaan dekat UUN. Itu mereka mempunyai laman web seperti ini, yang dipanggil sebagai Maurik, yaitu terdiri daripada artikel jurnal, surat khabar, manuskrip, teks digital, image, fotografi, tesis, dan kertas penyelidikan. Yaitu sekiranya siapa ingin ke perpustakaan untuk mencari maklumat, boleh menggunakan laman web ini dan mudah mengecapi maklumat yang diingini. Seterusnya, yaitu panduan ringkas penggunaan OPAC PNN, yaitu Perpustakaan Negara Malaysia. Mereka juga mempunyai laman web seperti ini, yaitu memudahkan kepada pengguna untuk mencari maklumat berkenaan. Kajian penggunaan e-buku, yaitu bahan elektronik dalam perpustakaan, yaitu mempunyai penggunaan e-buku ini. Yaitu e-buku ini dia ada kelebihannya, yaitu mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dan pantas. Dan sekarang yang mereka e-buku ini ada perkhidmatan seperti carian dan teks highlight, yaitu pengguna boleh membuat carian atau dia ada engine pencarian di e-buku situ dan mempunyai teks highlight yang boleh dibuat oleh pengguna. Pengguna juga boleh membuat notasi serta menanda halaman buku ke atas e-buku tersebut, yaitu kebaikan menggunakan e-buku ini adalah cenderung mendapatkan maklumat yang lebih pantas sebab ini adalah satu tekan klik maklumat keluar. Dan menggunakan teknologi yang sedia ada, yaitu komputer atau PC atau itu Mac. Seterusnya, maklumat melalui internet berbanding dengan kaedah mendapatkan maklumat secara lebih masa, lebih sistematik. Lupa tekan slide. Seterusnya, pangkalan data rujukan. Dalam perpustakaan juga menyediakan sumber bahan internet seperti pangkalan data rujukan. Pangkalan data rujukan ini seperti bernama library dan Infolink Service dan Progress eBook Central, e-law, Islamic Finance Studio, dan eCohost Premium. Semua ini adalah kerjasama perpustakaan dengan pangkalan data ini. Bernama library ini dan Infolink Service yang mengandungi sebanyak 600 juta maklumat digital yang boleh dicapai oleh pengguna. Progress eBook Central ini mempunyai hampir 30,000 punya e-buku dalam berbagai bidang. Ada bidang sejarah, bidang perniagaan, bidang kebudayaan, semua itu ada. Dan e-law ini mempunyai 80,000 maklumat berkenaan dengan perundangan, iaitu sejarah persekutuan yang tentang perundangan dia juga mengandungi dalamnya. Islamic Finance News ini adalah berkaitan dengan artikel berita Islam di seluruh dunia, yaitu maklumat Islam sejarah juga dapat dicapai melalui pangkalan data ini. Yang last sekali, eCohost Premium Library yang mengandungi e-buku, jurnal, dan laporan yang berbagai. Pangkalan data bacaan santai. Pangkalan data rujukan tersebut adalah boleh digunakan dalam macam penyelidikan atau assignment yang penting
jika penggalan data bacaan santai ini adalah untuk kegunaan lebih selesa lah, ya lebih kepada arah kehidupan masyarakat. Itu seperti Mason Press ini dia menyediakan sebanyak 490 judul e-buku dalam berbagai bidang perkalaan. Antara mempunyai jenis art atau pekerjaan, geografi dan sejarah dan sebagainya. Dan jika Uni Library ini adalah pangkalan kata yang menyediakan sebanyak 352 e-buku dan artikel dalam berbagai rujukan maklumat dan statistik. Kebanyakan Uni Library ini adalah mencatatkan tentang maklumat berkenaan kehidupan masyarakat, seperti isu sejarah dan kemanusiaan. OneDrive ini memiliki sebanyak 16.000 bahan bacaan yang terdiri dalam bentuk e-buku, film, buku audio dalam berbagai bidang. Sama ada dalam bentuk fiction atau bukan fiction. OneDrive ini adalah sesuai kepada remaja dan kanak-kanak. Dia lebih kepada bentuk yang lebih mudah. So, guru sejarah jika ingin menerapkan apa-apa cerita sejarah boleh melalui OneDrive ini. Museum. Tadi saya telah kata dengan keberkesanan perpustakaan, sekarang saya akan menerangkan tentang keberkesanan museum. Museum adalah tujuannya adalah pemeliharaan pendidikan, seperti mempunyai koleksi arkeologi, etnologi, dan koleksi spesimen alam semula jadi. Museum ini kan mempunyai satu pusat konservasi, yaitu fungsi pusat konservasi ini adalah melaksanakan kerja-kerja penganalisaan, penyelidikan, rawatan, dan pemeliharaan. Rawatan dan pemeliharaan museum ini adalah untuk kegunaan tujuan pameran, simpanan, dan pendidikan atau dokumentasi penyelidik. Dan seterusnya, fungsi pusat konservasi ini juga adalah menjalankan kerja-kerja pencegahan, yaitu artifak-artifak ini adalah mudah rosak. So, pemantauan sistem kawalan suhu dan kelembapan pencahayaan dan makhluk berosak ini adalah dikawal oleh fungsi pusat konservasi ini. Mereka akan tanggung jawab untuk menjagakan artifak-artifak ini. Pusat konservasi ini juga memberikan latihan dan khidmat nasihat mengenai konservasi kepada kaki tangan dan agensi berkaitan, yaitu sesiapa yang ingin membuat penyelidikan dekat museum sini, pusat konservasi ini akan menyediakan perkhidmatan latihan dan nasihat mengenai konservasi kepada kaki tangan agensi. Yaitu museum ini juga menjalankan penyelidikan, yaitu penyelidikan sejarah dan penyebaran ilmu sejarah. Tujuan penyelidikan atau tanggung jawab penyelidikan dalam museum ini adalah seperti pertama, menyelidik dan menyebarkan ilmu sejarah. Ini adalah tanggung jawab museum. Seterusnya, jika ahli sejarah atau keberkesanan dari sumber sejarah boleh ke museum kerana mereka mengenai banyak bahan organik, bahan bukan organik, konservasi preventif, konservasi kreatif. Bahan organik ini kebanyakan adalah terdiri daripada bahan sumber tumbuhan dan haiwan. Bahan bukan organik ini adalah kebanyakan dia bukan benda pertumbuhan semula jadi. Bahan bukan organik ini adalah kebanyakan terdiri daripada campuran mineral seperti logam. Seterusnya, konservasi preventif ini adalah untuk mengelakkan bahan-bahan menjadi bukan disebabkan serangan perosak atau disebabkan suhu atau kelembapan. Seterusnya, konservasi kreatif ini adalah tindakan bagi merawat atau menghalangkan sesuatu bahan secara daripada merincak. Saya sini ada mempunyai gambar-gambar dan konservasi kreatif adalah seperti dalam gambar ini. Dia ada satu cara perlindungan bangunan-bangunan bersejarah daripada merincak. Koleksi arkeologi dan koleksi etnologi dalam museum mempunyai berbagai. So, sekarang ada penyelidikan tentang sejarah arkeologi atau etnologi boleh datang ke museum, seperti ada arkeologi, ada seramik, sisa-sisa makanan, alat-alat logam, alat-alat kayu. Jika guru sejarah ingin menerangkan kepada pelajar tentang zaman prasejarah yang melibatkan dengan zaman logam, zaman Neolitik, Mesolitik, guru boleh membawa
pelajar ke museum untuk melihat kepada koleksi arkeologi ini. Koleksi etnologi adalah seperti perhiasan tekstil, perhiasan diri, alat dan perusahaan, yaitu seperti masa zaman penjajahan kita mempunyai banyak barang seperti tembikar atau barang yang ditinggalkan oleh zaman dahulu yang mewakili kepada apa-apa kebudayaan seperti kewangan, mata wanga atau penghiasan diri, alat perusahaan macam tembikar macam tu. Ini adalah koleksi etnologi. Museum juga mempunyai koleksi spesimen alam semula jadi, yaitu seperti burung, mamalia, amfibia, reptil. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Persatuan Sejarah Malaysia, yaitu apakah keputusan Persatuan Sejarah Malaysia membawa kepada mengumpulkan maklumat sejarah, iaitu Persatuan Sejarah Malaysia ini mempunyai dua, iaitu dia mempunyai penerbitan dan galeri sejarah. Apa itu penerbitan dalam Persatuan Sejarah Malaysia itu? Mereka mempunyai penerbitan buku, jurnal dan warta, iaitu Persatuan Sejarah Malaysia mereka mempunyai penerbitan sendiri seperti buku Tamadun Islam di Malaysia, esei-esei sejarah Malaysia dan aduan pengarang esei. Mereka di Persatuan Sejarah ini mempunyai banyak buku dan dijual juga ada meminjam kepada sesiapa yang ke sana. Dan Persatuan Sejarah ini mengandungi banyak maklumat sejarah yang dekat profil Facebook mereka. Mereka akan mengalokkan banyak maklumat sejarah berkenaan dan maklumat terkini atau sejarah terkini di Facebook. Yaitu seterusnya jurnal Persatuan Sejarah ini juga mempunyai hasil sendirilah, mempunyai banyak jurnal, yaitu mengandungi sebanyak 40 buah jurnal dan juga mempunyai banyak waka seperti gambar yang ditunjukkan. Galeri sejarah juga disediakan dalam Persatuan Sejarah ini, yaitu mereka merakamkan sejarah Persatuan Sejarah Malaysia dan maklumat sejarah Malaysia semasa lalu, yaitu pameran Persatuan. Mereka mempunyai dua galeri, yaitu pameran Persatuan Sejarah Malaysia, pameran Sejarah Malaysia. Pameran Persatuan Sejarah Malaysia adalah berkaitan dengan lagu bendera, program aktiviti kuis sejarah, patriotisme, lawatan. Galeri sejarah ini adalah dalam bentuk visual dan ada lukisan. Seterusnya, Persatuan Sejarah ini juga mempunyai galeri sejarah tentang pameran sejarah Malaysia, iaitu sesiapa yang ingin mencarikan maklumat tentang sejarah Malaysia boleh ke Persatuan Sejarah ini. Mereka mempunyai galeri tentang dengan kerajaan awal di Tanah Melayu, Melaka, Kemuncak, Kerajaan Melayu dan sebagainya. Dan semua ini adalah dalam bentuk lukisan, sangat cantik. So, guru boleh membawa pelajar ke, nak cari bahan ke, semua boleh. Oke, ini adalah tentang daripada saya. Terima kasih.